Mari bersiaran bersama saya, Jens Juso. Kita sembang-sembang selepas siap melakukan kerja di malam hari. Kita santai-santai pada waktu malam. Okey, jelas tak dengan suara saya? Boleh komen di ruangan bawah. Okey, siapa yang live bersama saya hari ini? Okey, boleh like dan share kerana hari ini Cik Jen nak share topik yang basic dan diharapkan topik ini memberi pencerahan atau pengetahuan kepada anda. Okey, saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dulu. Hai, saya Jens Juso dan saya ingin berkongsi dengan anda pada malam ini berkenaan dengan tiga je mengenai essential oil, iaitu apa itu essential oil, bagaimana ia dihasilkan dan sifat-sifat essential oil. Okey, Cik Jen terpanggil untuk share dengan anda di luar sana. Mungkin anda di luar sana bila browse Facebook tu nampak banyak sangat posting pasal essential oil. Mungkin bukan daripada Cik Jen, mungkin daripada banyak rakan-rakan online anda di Facebook, di IG, mungkin ada juga di YouTube dan juga di Google. Tetapi anda tertanya-tanya, apa benda essential oil ni ya? Okey, kenapa sebab my first impression. Okey, ni Cik Jen cerita pengalaman Cik Jen. Okey, sebelum Cik Jen teruskan perkongsian Cik Jen pada hari ini, Cik Jen nak buat disclaimer sikit lah. Iaitu apa yang Cik Jen share hari ini adalah pengalaman saya, Jens Juso, dalam usaha menjaga kesihatan diri dan keluarga saya. So, saya hanya menggunakan produk essential oil ini. Sekarang Cik Jen guna yang living kerana kualitinya dan bukan sekadar hanya bau-bauan. So, apa yang Cik Jen share ni adalah pengalaman diri Cik Jen sendiri. Cik Jen ni bukannya orang kata doktor ke ahli farmasi ke tak. Cik Jen hanyalah pengguna biasa, ibu kepada 2 orang anak, dan Cik Jen juga bekerja tapi bukan dalam industri kimia, kedoktoran ataupun sebagainya. Saya hanyalah pengguna dan bercerita mengenai kebaikan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Okay? Alright, let me get started. Alright. Okay, pertama, apa itu essential oil? Okay. My first impression mula-mula bila orang tanya Cik Jen sendirilah, mungkin anda di luar sana pun mempunyai jawapan yang sama dengan Cik Jen lah, mungkin ya. So I just share my experience. Okay, bila orang cakap pasal essential oil ni, my first impression Cik Jen cakap essential oil ni adalah pewangi. Okay, pewangi bilik, pewangi rumah, pewangi kereta. This is my first impression. Orang cakap dia essential oil ni wangi-wangian. Sebab apa? Bila kita lalu dekat pasar raya, ada satu kedai apa tu yang bau wangi-wangi, apa, Lovely Lace. Kat situ kan ada macam-macam bau. Kita lalu dekat depan kedai tu kan, apa, potpourri. So my mindset adalah wangi-wangian. Lagi satu, kalau kita lalu kat bawah shopping mall kan, nampak orang letak diffuser, and then dia letak essential oil macam-macam, and then bila kita lalu je kita akan bau wangi. Oh, mungkinlah ini adalah pewangi rumah. Sebenarnya actually dia bukan hanya sekadar pewangi rumah, dia adalah lebih daripada itu. Itu yang Cik Jen nak cuba share dengan anda semua. Kerana bila Cik Jen belajar, cara Cik Jen belajar mengenai essential oil ni adalah melalui apa orang kata circle yang menggunakan essential oil ni untuk kebaikan keluarga. Di mana diorang dah rasa manfaat bagaimana menggunakan essential oil itu, dan juga
ilmu-ilmu berkenaan dengan essential oil ni, Cik Jen korek ayat, sorry lah kita gali daripada buku-buku yang Cik Jen beli berkenaan dengan essential oil. Sebabnya perasaan ingin tahu Cik Jen sendiri terhadap essential oil itu adalah amat tinggi. Sebab Cik Jen pelik kenapa orang bila dah start oiling, dia dah macam orang kata, oh kalau tak pakai oil ni sehari, rasa macam tak tenteram rasa macam incomplete. Up to that level membuatkan Cik Jen nak orang kata selongkar. Apa bestnya essential oil ni? Alright, kita back to the point nombor 1. Baru point nombor 1 ni. Apa itu essential oil? Okay. Essential oil. Okay, secara orang kata definitionnya lah, ia merupakan life force of the plant. Kalau you translate kan, life force of the plant, maksudnya macam mana tumbuhan tu dia melindungi dirinya sendiri. Tumbuhan tu melindungi diri. Okey, Cik Jen bagi contoh untuk anda senang faham. Okey, contohnya pokok semalu. Kenal tak pokok semalu? Rugilah siapa tak kenal. Sebab orang dulu-dulu cakap pokok semalu ni kalau kita sentuh dia, lepas tu dia kan memberi reaksi. Okey. Apa reaksi yang pokok semalu tu bagi? Kalau anda tahulah pokok semalu tu. Yes, pokok semalu tu bila kita sentuh, dia akan menguncup. Okay, kalau orang dulu-dulu cakap, bila kita sentuh pokok semalu tu, nanti boleh kahwin dengan anak raja. Okey, tak adalah. Itu biasalah kan kalau anda pernah dengar lah kan pepatah tu. Dulu Cik Jen biasalah orang-orang pernah cakap macam tu lah. Orang tu cakap kalau nak kahwin dengan orang nak raja, kat tepi jalan tu ada pokok semalu, kau sentuh nanti dia menguncup. Okey, sebenarnya apa yang Cik Jen nak tekankan kat sini adalah pokok semalu ni bila kita sentuh dia, tak kiralah kita sentuh melalui tangan ke kaki ke, janji kita sentuh dia, cara dia melindungi diri dia adalah dengan menguncup. Itu cara dia protect diri dia sendiri. Pokok tu dia protect diri sendiri. Jadi itu adalah bila dia menguncup tu, itu adalah immune system of the plant tu sendiri. Macam mana dia nak melindungi diri kita. Contohnya macam mana dia nak melindungi pokok tu sendiri. Sama juga macam manusia ni. Manusia ni contohnya kalau kita nak demam kan, to prevent diri kita daripada demam, kita dah ambil dah Panadol ke siap-siap ke apa-apa ubat-ubatan lah yang boleh mencegah kita daripada demam. So is considered like a tools. Maksudnya membantu, alat bantuan untuk tingkatkan kita punya immunity system. Sama juga macam pokok tu, cara dia melindungi. So dengan erti kata lain, essential oil ni adalah selain daripada life force of the plant, ia merupakan immune system of the plant. Okey. So, ia ditukarkan dalam bentuk minyak pati. Maksud tumbuh-tumbuhan ni, tumbuh-tumbuhan ni dia akan melalui proses-proses tertentu untuk dijadikan minyak. Daripada tumbuhan-tumbuhan ni, ia akan dijadikan minyak dan minyak itu akan dibotolkan. Dan bila minyak tu dibotolkan, ia memudahkan kita sebagai pengguna, kita ni manusia ni sebagai pengguna untuk menggunakan minyak itu yang telah dibotolkan, kerana ia akan khasiat-khasiat yang terdapat di dalam minyak itu yang boleh memberi manfaat kepada kita, sebagai orang kata ikhtiar untuk kita. Ikhtiar, ingat ikhtiar. Sebab kita menggunakan essential oil ni sebagai ikhtiar untuk kita. Katakan kalau kita ada sakit ni banyaklah kategorinya. Mungkin dari segi emotional, physical, spiritual. Kita memerlukan alat bantuan untuk bantu diri kita pulih, selain daripada perubatan-perubatan moden yang canggih yang ada pada masa ini.
Clear tak? Clear tak? Harap faham lah apa itu essential oil. Simple kan? Okay. Next, yang kedua. Tadi yang pertama, apa itu essential oil? Okay. Yang kedua, bagaimana ia dihasilkan? Okay. Tadi Cik Jan dah explain. Essential oil ni dihasilkan daripada tumbuhan-tumbuhan. Okay. Bagaimana ia dihasilkan? Okay. Ia diekstrak daripada bahagian-bahagian tumbuhan tertentu. Okey, seperti daun, bunga dan kulit. Okey, kalau you tengok tumbuhan-tumbuhan yang ada dekat muka bumi Allah ini, dekat dunia ni, dia mesti ada banyak-banyak bahagian-bahagian tertentu kan? Contohnya macam kalau rose, dia ada batang dia, dia ada bunga dia, dia ada daun dia. Itu contohnya bunga. Kalau contohnya buah-buahan kita tengok lemon. Lemon dia ada isi dalam dia, lepas tu dia ada kulit dia, dia ada batang dia. And then macam kalau pokok-pokok lain, pokok-pokok ru, macam dia ada kayu dia, lepas tu dekat kayu dia pun dia boleh menghasilkan getah-getah. So ini adalah essential oil ni semuanya dihasilkan daripada tumbuhan. Atau dengan arti kata lain, kita boleh cakap ia adalah tumbuhan yang dibutuhkan. Okey. Berbalik kepada bagaimana ia dihasilkan. Ia diekstrak daripada bahagian tumbuhan tertentu. Okey, Cik Jan ambil contoh yang paling simple. Lemon. Lemon. Okey, dalam yang living essential oil kita ada lemon. Lemon essential oil. Okey, untuk menghasilkan sebotol lemon essential oil, ia memerlukan sebanyak 75 biji lemon organik. Yang diekstrak, diambil minyak patinya dan dimasukkan ke dalam sebotol minyak 15 ml. Okey, persoalannya, bahagian mana daripada bahagian lemon tu minyak pati itu dihasilkan? Okey, tahu tak? Okay, ni Cik nak beritahu ni. Okay, contohnya lemon dia punya minyak pati adalah dia ambil daripada bahagian kulit. Okay, kenapa bahagian kulit? Kalau anda Google dekat bahagian kulit tu, dia ada banyak sangat khasiat-khasiat dan di situlah di mana minyak pati yang terbaik. Kompartmen di dalam lemon tu dekat bahagian kulit tu merupakan bahagian yang terbaik untuk menghasilkan minyak pati. Salah satunya daripada kulit lemon tu, dia adalah bagus untuk kita punya detox, untuk detoxkan kita punya body. Okay, anda perasan tak? Kalau orang buat air lemon kebiasaannya dia akan ambil lemon and then dia akan potong lemon sekali dengan kulit-kulitnya. And then dia akan masukkan ke dalam botol air putih, lepas tu dia masukkan lemon bersama dengan kulit. Kenapa? Sebab untuk menghasilkan air itu jadi air detox, khasiatnya datang daripada kulit lemon itu. Jadi dalam yang living, untuk menghasilkan sebotol lemon, dia diambil daripada kulit lemon tersebut. Okey, itu Cik Jan hanya bagi contoh lemon. Kalau lain-lain, sebenarnya dalam living ni ada banyak sangat jenis tumbuh-tumbuhan yang dijadikan minyak pati. Lemon adalah sebagai contoh. Selain daripada lemon, macam-macam sangat barang-barang yang kat dapur tu pun semuanya ada minyak pati. Ia amat memudahkan. Kalau nak pakai, kita just titis dan guna sahaja. Contohnya, kita ada serai. Serai kita ada minyak pati serai. Clove, bunga cengkeh, bunga lawang. Lepas kita ada halia. Halia ni senang sangat. Kalau anda tahulah khasiat-khasiat halia ni. Halia ni untuk orang yang selalunya kalau kita kembung perut sebu kan, halia ni boleh membuang angin kan, buat anda terkentut-kentut. Jadi bila kita dah ada minyak pati halia, it's a very easy titis dan kita boleh inhale dan kita hanya letakkan di bahagian mana, insya-Allah terkentut-kentutlah anda. Itu nanti Cik Jan akan buka sharing yang akan datang, sebab hari ni Cik Jan punya objektif, Cik Jan nak cerita 3
aja. Yang ni nombor 2. Bagaimana ia dihasilkan. Alright. So kalau nak tahu macam mana nak guna essential oil tu, follow Cikgu rapat-rapat. Nanti Cikgu akan share dengan anda lagi. Okey. Item yang ketiga, Cikgu nak share sifat-sifat essential oil. Apa sifat-sifat essential oil ni? Okay, kita dah kenal apa itu essential oil, bagaimana essential oil dihasilkan. Jadi kita naklah tahu apa sifat-sifat essential oil ni. Okey, 3 sahaja sifat essential oil yang Cikgu nak share dengan anda pada hari ini, iaitu essential oil ni dia bersifat meruap. Okey, meruap ni maksudnya dia menyejat. Kalau kita letak essential oil ni pada tempat yang panas, oil tu dia akan kering kerana dia bersifat menyejat. Okey, jadi kepada anda di luar sana yang ada essential oil, mungkin anda sayang sangat nak guna, tak payahlah guna tak payahlah guna, astagfirullahalazim. Sorry. Tak payahlah sayang sangat. Kerana apa? Sebab kalau anda tak guna, dia sendiri akan jadi mengering, jadi rugi. Sebab anda tak dapat khasiatnya. Jadi baik kita pakai saja essential oil tu. Sebab tak ada rugi apa bila anda pakai, ia akan memberi manfaat kepada diri anda sendiri. Okey. Bila kita cakap pasal manfaat ni, is terlalu banyak, ia terlalu spesifik kerana ia mempunyai tujuan tertentu, penggunaan tertentu. Ia bergantung kepada anda atas tujuan apa untuk anda gunakan essential oil itu. Sebab dia boleh bantu anda dari segi banyak aspek, macam Cikgu bagi tahu tadi, topical, physical, spiritual, emotional. Pada masa sekarang ni, zaman-zaman pandemik sekarang ni, ia amat membantu sangat kepada anda di luar sana yang mempunyai masalah emosi. Magic tak? Anda mesti pelik. Kenapa minyak pati daripada tumbuhan ni boleh bantu anda dari segi emosi? Okey. Memang pelik dan magic. Nak tahu topik berkenaan emosi? Tunggu sharing-Cikgu yang seterusnya. Sebab hari ni Cikgu nak cerita berkenaan dengan sekarang ni sifat essential oil. Okey, sifat yang pertama tadi meruap. Okey. Yang kedua, lipid soluble, maksudnya dia larut lemak. Apa yang dimaksudkan dengan sifat larut lemak di dalam essential oil ini adalah, okey, kita tahu kita punya kulit ni ada lemak. Jadi bila kita pakai essential oil tu, selalunya kita akan pakai essential oil tu, kita boleh sapu secara topical, sapu. So essential oil ni bila kita sapu, dia tak berminyak. Memang tak berminyak langsung. In fact, bila kita sapu, dia akan mudah meresap ke dalam kulit. Okey, dan essential oil ni pun dia ada cara dia dan berapa pantas dia bertindak ke dalam kita punya badan kita ni. Macam mana essential oil ini dia berjalan, maksudnya dia memberi keharmonian terhadap kita punya dalaman badan ni dalam tempoh berapa saat sahaja. Dia akan, apa orang kata, bertindak dan kita boleh dapat rasa dia punya impact dia bila kita pakai essential oil. Okey, yang Cikgu nak tekankan, larut lemak ni maksudnya bila kita pakai essential oil tu, dia confirm tak berminyak, memang tak melekit langsung, and then dia bila kita pakai dia cepat meresap. So kita akan rasa lagi selesa. Okey, itu sifat essential oil yang kedua. Okey, sifat essential oil yang ketiga adalah odoriferous compound. Okey, ini maksudnya odoriferous ni maknanya bau-bau. Okey, setiap essential oil ni dia mempunyai bau-bau yang tertentu. Okey, bau-bau yang dihasilkan daripada tumbuhan-tumbuhan apa yang diambil. Contohnya lemon, bau dia lain. Lavender, bau dia lain. Peppermint, bau dia lain. Okey, bila Cikgu sebut peppermint, bau dia mesti you terbayangkan minty-minty, berangin-berangin. Mungkin Cikgu suka bau peppermint. Ada di kalangan orang, bila dia bau peppermint, dia rasa macam nak muntah. Dia tak boleh terima.
Walaupun secara logiknya, generalnya kita tahu peppermint bau dia berbentuk minti, bau dia macam minti-minti. Okey, tapi sesetengah orang bau dia lain. Okey, kenapa? Kerana setiap manusia, kita punya antibody kita punya sistem badan kita adalah berbeza. So, respon kita terhadap sesuatu essential oil itu untuk seseorang individu juga adalah berbeza. Mungkin kita suka bau oil yang kita pilih tu, contohnya Cik Jan mention tadi peppermint. Ada orang yang tak suka bau tu. Cik Jan pernah dapat feedback. Cik Jan bagi Cik Jan punya orang kata yang berminat lah kan, bau peppermint. Dia cakap peppermint ni busuk, bau macam air longkang. Can you imagine that? Padahal peppermint tu bau dia sedap sangat. Betul tak? Setuju tak? Cik Jan cakap. Tapi kita tak boleh menyangkalkan bila orang tu cakap peppermint tu bau macam air longkang. Because memang dia bau dia dan body dia cakap bau macam tu. Kenapa? Ini pun lagi satu topik yang paling best untuk Cik Jan share dengan anda. Kenapa bau essential oil ni berbeza bila dihidu oleh setiap individu yang berbeza. Okey, itu topik akan datang. So, objektif Cik Jan hari ini hanya untuk cerita dengan anda 3 perkara best pasal essential oil, iaitu apa itu essential oil, Cik Jan dah explain tadi. Bagaimana essential oil itu dihasilkan, Cik Jan dah explain tadi. Dan yang ketiga, 3 sifat essential oil. Okey. Ini saja perkongsian Cik Jan pada hari ini. Sekiranya anda rasa info-info yang Cik Jan share pada malam ini memberi manfaat kepada anda, anda boleh like dan share kepada kawan-kawan anda. Mungkin juga kepada kawan-kawan anda yang tak tahu lagi apa itu essential oil. So, anda boleh share sharing Cik Jan pada hari ini untuk dia lebih tahu apa itu essential oil. Dan Cik Jan juga berterima kasih kepada anda yang mana sudi share post Cik Jan ni kepada kawan-kawan, dan please like. Alright, kalau anda rasa ilmu yang Cik Jan share pada hari ini bermanfaat. Okey, cukuplah untuk setakat ini. Cik Jan akhiri sharing Cik Jan pada malam ini. So, kita buat sharing pada waktu malam pula. Sebab siang kita sibuk buat kerja. So, malam santai-santai sebelum kita nak pergi tidur. So, mungkin anda ada tengah browse sambil-sambil nak tidur tu. Okay, thank you very much. Assalamualaikum.